Telefon bimbitku terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai dengan dentuman perlahan. Skrinnya masih menyala, menayangkan sebuah gambar anak perempuanku, Hope, memakai gaun pengantin, tersenyum di sisi seorang lelaki yang hampir tidak aku kenali. Hope, kamu dah kahwin? Aku bertanya perlahan. Ya, Mama. Semalam, jawabnya tenang. Di hujung talian, aku boleh dengar bunyi jalan raya kereta, derapan langkah, suara orang, semuanya ada, kecuali kegembiraan. Kenapa kamu tak beritahu Mama? Kenapa Mama tak dijemput? Itu cuma majlis kecil saja, Mama. Hanya keluarga. Kata itu keluarga bergema kuat dalam kepalaku. Keluarga. Aku mengambil semula telefon, menatap senyuman beku di skrin, dan tiba-tiba aku faham. Mungkin aku sudah jadi kenangan yang dilupakan. Satu butiran kecil di luar bingkai gambar. Aku padamkan gambar itu, dan dalam kesucian yang tinggal, satu soalan muncul, soalan yang sampai hari ini aku tak dapat jawab. Apa yang seorang ibu harus lakukan bila dia bukan lagi sebahagian daripada keluarga? Nama aku Clara May Harrison ***, dan selama 67 tahun, aku percaya bahawa keluarga adalah segalanya. Aku membesarkan anak perempuanku, Hope, seorang diri selepas suamiku, Elijah, meninggal dunia. Aku bekerja mencuci rumah untuk dua keluarga, keluarga Rodwell dan keluarga Miller, semata-mata untuk menampung yuran College Hope. Setiap sen yang aku dapat, aku simpan dengan harapan dia dapat memiliki majlis perkahwinan impiannya suatu hari nanti. Aku selalu membayangkan akan berdiri di sebelahnya di altar, menggenggam tangannya, menyaksikan sahabat dia mencapai impian terbesar setiap wanita. Tapi pada hari Selasa lepas, ketika aku sedang menikmati secawan kopi pagi dan menyemat telefon, aku terlihat satu gambar di Facebook yang mengubah segalanya. Dalam gambar itu, Hope memakai gaun pengantin putih, berdiri di sisi suaminya, ********. Hanya ibu bapanya, ****Franklin dan Eleanor *****, yang ada bersama mereka. Mataku meneliti setiap inci gambar itu berulang kali. Hope kelihatan berseri-seri, tersenyum dengan cara yang tak pernah aku lihat sebelum ini. Dan caption di bawah gambar itu tertulis, "Hari istimewa kami, keluarga kini lengkap. Keluarga lengkap, tanpa aku, Tiada jemputan, tiada perbualan, tiada penjelasan. Aku mengetahui anakku berkahwin sama seperti mana orang asing mendapat tahu berita di internet. Hati patah tetapi hatiku hancur. Aku tidak pernah rasa sebegitu walaupun sewaktu Elijah pergi dulu. Aku duduk di dapur kecilku di Atlanta, tangan menggenggam cawan yang bergetar. Saat itu aku sadar bagi Hope, mungkin aku tidak lagi wujud sebagai seorang ibu. Aku hanyalah bayangan kenangan yang tidak lagi diperlukan. Hari itu aku cuba meneleponnya 3 kali, tapi semuanya terus masuk ke mil suara. Aku hantar mesej seolah-olah aku tak tahu apa-apa, bertanya lembut, "Hope, semua oke ke, sayang? Kalau dia perlukan apa-apa, aku ada." Aku tulis begitu dalam mesej terakhirku. Jawabannya hanya datang lewat petang itu. "Saya oke, Mama. Kita bincang nanti." Kita bincang nanti. Seolah-olah perkahwinannya sendiri hanyalah perkara kecil yang boleh ditunda begitu saja. Malam itu, sambil berbaring menatap siring yang gerap, aku sadar aku telah menghabiskan seluruh hidupku menjadi seorang ibu kepada seseorang yang tidak lagi memerlukan aku. Dan dalam kesucian awal pagi itu, sesuatu dalam diriku mula berubah. Seorang Clara May yang baru mula terjaga, perlahan-lahan. Beberapa hari berikutnya, kenangan datang seperti ombak laut, satu demi satu, tak berhenti. Aku teringat waktu Hope berumur 5 tahun, ketika dia diserang radang paru-paru. Aku bekerja seharian di rumah keluarga Rodwell di Bussard, kemudian menjahit pakaian pada waktu malam untuk keluarga Milter di Sandy Springs. Selama 15 hari, aku hampir tak tidur lebih dari 3 jam setiap malam. Menjaga dia, membawa dia ke dokter, membeli obat-obat mahal itu. Bila akhirnya dia sembuh, dia memelukku erat dan berkata, "Mama, bila saya besar nanti, saya nak kahwin, dan Mama akan jadi maid owner paling cantik di dunia." Kata-kata itu hidup dalam hatiku lebih 20 tahun lamanya. Aku juga teringat majlis suit 16-nya.
Aku menabung selama 2 tahun untuk memberikan dia sambutan yang paling bermakna. Aku jual sebahagian barang kemas perkahwinanku, kerja lebih masa setiap hujung minggu, dan korbankan keperluan diri sendiri. Kami sewa Dewan Magnolia di kawasan Middan. Aku beli gun tercantik yang mampu aku dapat, upah DJ yang bagus, dan sediakan semua makanan sendiri, makanan jiwa kesukaannya. Hari itu, Hope memeluk aku dan berkata, "Mama adalah ibu terbaik di dunia. Saya akan ingat semua yang Mama buat untuk saya sampai bila-bila." Aku teringat semua pengortetamu pun berkata cinta itu jelas kelihatan dalam setiap butiran majlis itu. Banan kecil yang tiada siapa nampak. Pagi-pagi buta jam 5. Aku bangun untuk siapkan sarapan sebelum dia ke sekolah. Petang-petang, aku bantu dia dengan kerja rumah, walaupun aku sendiri tak sempat habiskan sekolah menengah. Malam-malam, aku berjaga sampai dia pulang dari keluar bersama kawan-kawan, risau keselamatannya. Setiap Ahad aku bawa periuk berisi collard greens dan ham hokes ke rumah Masjid Dolores supaya Hope dapat luangkan masa dengan keluarga arwah ayahnya. Bila dia masuk universiti untuk belajar pentadbiran perniagaan, aku gandakan jam kerjaku. Isnin hingga Jumaat, aku bersihkan rumah keluarga Rodwell. Hujung minggu pula, aku bekerja sebagai pelayan catering di majlis-majlis sosial. Aku cuma mahu satu perkara supaya Hope boleh fokus belajar, tanpa risau soal duit. Setiap kali lututku berdecut akibat berdiri terlalu lama, atau tanganku merekah kerana bahan pencuci, aku hanya fikir satu hal, masa depan Hope yang cerah. Tapi sepanjang tahun-tahun dia di kolej, aku mula nampak perubahan halus. Dia tak terus kulang selepas kelas lagi. Katanya, ada sisi belajar kumpulan. Dia mula sibuk dengan projek kumpulan aktiviti luar kelas, dan pada hujung minggu, dia keluar bersama rakan-rakan ke tempat-tempat yang langsung aku tak kenal. Bila aku tanya tentang harinya, jawapannya makin pendek, makin jago. "Semua okey, Mama. Nanti saya cerita." Tapi nanti itu tak pernah datang. Pada tahun terakhirnya di universiti, Hope berkenalan dengan seorang lelaki bernama Dedon Hayes. Kali pertama dia menyebut nama itu, aku nampak sinar berbeza di matanya. Dia selalu bercakap tentang Dedon, betapa bijaknya lelaki itu, datang dari keluarga yang baik, dan punya cita-cita besar untuk masa depan. Aku gembira melihat dia gembira, tapi jago di sudut hati. Ada rasa halus yang aku tak tahu nak tafsir. Seolah-olah Dedon melambangkan dunia yang aku tak termasuk di dalamnya, masa depan yang tiada tempat untuk seorang ibu yang hanya tahu mencuci rumah orang. Kali pertama Dedon datang makan malam di rumah, aku masak dengan sepenuh hati baked mac and cheese, ayam goreng rangop candied yams, roti jagung lembut, dan teh manis. Aku mahu beri kesan pertama yang baik. Dedon sopan dan berbudi bahasa, tapi aku perasan matanya meninjau ruang rumah kecil kami dengan pandangan yang aku tak dapat tafsir. Hope pula kelihatan gugup, sibuk menjelaskan setiap perkara, seolah-olah dia perlu membaca cara hidup kami. "Rumah Puan sangat cantik," kata Dedon sewaktu mereka hendak pulang. Namun ada sesuatu dalam nadanya yang membuatkan kata-kata itu kedengaran seolah-olah sebaliknya. Malam itu, Hope menegur aku. "Mama terlalu bersemangat. Tak semua orang suka ditaca macam tu tentang keluarga, kerja, atau rancangan masa depan mereka." Skim kali pertama aku rasa seperti aku sedang dilihat sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Sejak hari itu, kunjungan Dedon makin jarang. Bila dia datang pun, perbualan kami jadi singkat dan kaku. Hope pula makin kerap keluar bersamanya, pulang makin lewat. Perjumpaan keluarga setiap Ahad yang dulu wajib, mula jadi kadang-kadang, kemudian sekali-sekala, dan akhirnya hilang terus. Ayat yang paling kerap keluar dari mulutnya kini ialah, "Saya dan Dedon ada rancangan." Bila Hope tamat pengajian, aku menangis sepanjang majlis convocation. Air mata aku jatuh bukan kerana sedih, tapi bangga. Dia telah capai sesuatu yang aku sendiri tak pernah berpeluang capai, segulung ijazah. Dia bakal menikmati peluang hidup yang aku hanya mampu impikan. Selepas majlis itu, kami keluar makan di sebuah restoran mewah di Decatur untuk meraihkan kejayaan Hope. Dedon turut menjemput ibu bapanya, Encik Franklin dan Puan Eleanor Hayes. Skim kali pertama aku berjumpa mereka secara rasmi. Franklin merupakan seorang pengurus di sebuah syarikat besar di Sandy Springs,
Manakala Eleanor pernah menjadi guru selama bertahun-tahun sebelum bersara. Mereka berbual tentang percutian mewah, restoran terkenal, dan pementasan Broadway yang pernah mereka tonton. Aku coba menyertai perbualan itu, tapi aku rasa seperti ikan di darat, tidak tahu apa yang patut dikatakan. Hanya tersenyum walaupun terasa kecil di tengah-tengah dunia mereka. Bila aku sebut bahawa aku bekerja sebagai tukang cuci rom, suasana di meja makan tiba-tiba menjadi senyap. Hening yang panjang, hanya bunyi sudu mencentuh pinggan. Hope cepat-cepat menukar topik, seolah-olah mahu padamkan kata-kata aku dari udara. Malam itu, sebaik kami pulang ke rumah, Hope berkata sesuatu yang menikam hatiku dalam diam. Mama, saya tahu Mama suka beramah, tapi kadang-kadang apa yang Mama cakap boleh disalah tafsir. Ibu bapa Deton orangnya sangat refined. Refined. Perkataan itu terngiang-ngiang di kepalaku. Aku bukan refined. Cintaku, pengorbananku, kerja keras dan kasih sayangku, semua itu tidak bermakna apa-apa bila dibandingkan dengan duit dan pendidikan tinggi. Bulan-bulan yang menjusur selepas itu dipenuhi jarak yang semakin jauh. Hope dapat kerja di syarikat antarabangsa besar, manakala Dedon juga mendapat pekerjaan yang baik. Mereka mula berbincang tentang menyewa apartemen bersama, membina hidup baru. Aku sokong, walaupun hatiku hancur perlahan-lahan. Anak muda memang perlukan ruang sendiri, kataku pura-pura ceria. Bila mereka berpindah ke kawasan mewah di Atlanta, aku masih dialu-alukan, tapi dengan syarat dan jadwal Mama, lebih baik Mama telefon dulu sebelum datang. Nak pastikan kami ada di rumah. Kata Hope suatu hari. Kebiasaan datang mengejut untuk melawat anak sendiri lenyap selamanya. Kini, untuk melihat Hope, aku perlu buat janji temu seolah-olah aku hendak berjumpa doktor atau doktor gigi. Lawatan aku pun makin jarang. Dulu setiap minggu, kemudian 2 minggu sekali, dan akhirnya hanya sebulan sekali. Bila aku datang, topik perbualan selalu berkisar tentang kerja mereka, rancangan masa depan, dan rakan-rakan mereka. Aku dengar dengan penuh minat, tapi jarang sekali mereka bertanya tentang hidup aku. Seolah-olah aku hanya wujud sebagai satu gelaran, ibu kepada Hope, dan tiada lebih daripada itu. Musim cuti hujung tahun lepas, aku mula perasan Hope dan Dedon lebih banyak menghabiskan masa bersama keluarga Hayes. Mama, keluarga Dedon ada banyak tradisi cantik masa Christmas. Jelas Hope bila aku tanya sama ada mereka akan datang makan malam-malam Christmas seperti kebiasaan kami setiap tahun. Tapi tahun depan, giliran kami pula yang jadi tuan rumah. Ya Mama. Dia senyum yang sopan tapi jauh. Dan aku hanya mampu mengangguk, menelan rasa sepi yang tiba-tiba memenuhi dada. Tahun berikutnya yang dijanjikan tidak pernah tiba. Atau mungkin ia tiba, cuma tanpa aku di dalamnya. Pada bulan Februari, Hope memberitahuku bahawa dia dan Dedon sedang merancang untuk berkahwin. Itu berita yang menakjubkan. Sayang, kataku teruja, rasa gembira bercampur debaran halus. Dalam kepalaku, aku segera mula merancang gereja, kan, bunga, makanan, segalanya. Kamu dah tetapkan tarikh? Mama boleh bantu apa? Hope tersenyum kecil. Mama, kami nak majlis yang ringkas saja, katanya perlahan. Tapi ada sesuatu dalam pandangannya yang mengelak. Tak perlu terlalu besar-besaran. Sekarang orang kahwin pun simple je. Aku mengangguk, walaupun dalam hati ada sedikit rasa kecewa. Selama bertahun-tahun, aku bermimpi untuk membantu merancang majlis perkahwinan satu-satunya anak perempuanku.